Jadi saya terus pada agenda saya lah. Sekejap. Okey semua boleh nampak apa yang ada kat depan cikgu-cikgu sekarang ni. Okey, ni taklimat laporan video online hari ni 2 petang. Yang pertama agenda guru besar ni kita bawa ucapan guru besar ni kita bawa ke belakang nanti. Guru besar akan masuk juga, dia tengah on the way balik rumah daripada sekolah tu. Okey, sekarang kita masuk bahagian kedua, ucapan JPK pentadbiran. Okey, untuk bahagian saya hari ni, saya dah nak cakap beberapa perkara je hasil perbincangan saya dengan guru besar pagi semalam. Yang pertamanya tentang PDPR. Tentang PDPR, cikgu-cikgu masih kekal kena laporkan SPDPR tu pada setiap hari setiap hari ataupun limit 3 hari lah daripada hari yang start kita PDPR tu. Okey, cikgu boleh semak laporan harian, boleh tengok sendiri. Kecuali saya lah, saya boleh tengok keseluruhan apa yang buat, apa yang tak buat. Saya rasa cikgu kita semua buat. Kemudian sedikit saya nak sampaikan tentang dapatan kajian PDPR yang Puan Zaitun buat. Okey. Ada mungkin 1-2 isu yang timbul, tapi saya rasa isu itu taklah besar sangat. Cuma di kalangan kita je lah, isu-isu di kalangan kita. Maksud isu tu sekejap ada admit lagi. Okey, antara isunya isu apa PDPR secara video ni. Ada parent yang mengadu yang mana cikgu tak pernah buat Google Meet katanya. Jadi saya dah bincang dengan guru besar semalam untuk mata pelajaran teras. Untuk mata pelajaran teras sekurang-kurangnya dalam seminggu tu buatlah sekali Google Meet. Bagi yang tak tahu kena belajar lah. Saya pun tak tahu juga. Tapi dah boleh lah kot sekarang untuk setakat mengajar matematik tu. Jadi untuk mata pelajaran teras saya cadangkan sekurang-kurangnya sekali seminggu kita buatlah Google Meet. Pasal ada parent dah mula tulis aduan menyatakan cikgu just ambil video daripada YouTube, masukkan kat dalam grup kelas dan suruh buat latihan. Saya sendiri buat, tapi bukan untuk teras lah, saya buat untuk elektif macam PJ. Kita nak mengajar apa PJ kan. So PJ saya just ambil video-video tentang tip-tip kesihatan yang ada, saya masukkan kat situ. Jadi untuk teras kurang-kurangnya seminggu lah. Ni saranan guru besar lah kurang-kurangnya seminggu kita buat juga dia punya Google Meet. Okey, yang keduanya tentang keberadaan guru. Kalau tengok semalam guru besar dah start arahkan untuk kita laporkan location kita. Location kita kena laporkan setiap hari sebab keberadaan sekarang kena catat setiap hari. Kalau sebelumnya seminggu sekali, sekarang setiap hari. Jadi saya dah minta kerani untuk isikan setiap hari dan cikgu-cikgu akan hantarkan location masing-masing, live location pada setiap hari dalam grup yang kita ada tu lah. Mana yang tak ada WhatsApp tu boleh hantar direct pada saya ataupun guru besar dalam grup Telegram warga. Okey. Sekejap kat luar ni dia punya motor. Sekejap. Anak saya pergi kecil. Okey. Soalnya tentang sedikit lah isu tentang MySejahtera ni keberadaan. Kalau pada awal PKP yang baru habis ni, sekarang ni dah PKP yang baru kan hari ni. PKP yang habis
yang baru habis ni, awalnya tu ada satu kenyataan nyatakan yang mana cikgu-cikgu perlu berada di rumah setiap hari sehingga dari bermula jam 7.30 pagi hinggalah jam 1.30 tengah hari ikut jadual kita. Maknanya cikgu kena ada lah sepanjang PKP ni kat rumah pada waktu 7.30 pagi hingga pukul 1.30 petang. Yang mana kita diminta untuk bekerja dari rumah kan, PDPR. So, pada waktu itu cikgu kena berada di tempat masing-masing. Sekiranya lah cikgu-cikgu terpaksa juga ke kedai ke, anak nak makan ke, suami nak makan, isteri nak makan. Kalau ada anak yang besar bawa, sebab kalau boleh kita jangan scan MySejahtera dalam tempoh masa 7.30 pagi tu sampai pukul 1.30 tengah hari petang. Sebab MySejahtera kita ni dipantau sepenuhnya, kalau KPM lah. Ada setengahnya dipantau MKN, Majlis Keselamatan Negara. Semua tu ada link. Tu diberitahu oleh pegawai DPNJ sendiri. Okey, seterusnya tentang yang ketiga tentang RPH. Okey, RPH pesan kita kena buat macam biasa lah, ikut jadual PDPR. Ikut jadual PDPR. Dan yang terakhirnya tentang guru mengandung. Setakat ni saya dapat tahu 2 je. Yang mana Misha akan due-nya bulan Julai dan Nasrah due-nya bulan Ogos. Dah dekat tu dua-dua. Jadi yang pertama saya akan cuba dulu cari next step ni, guru ganti. Kalau tak ada juga, mana terpaksa saya kena buat ubah sikit jadual lah PDPR ni supaya PDPR cikgu-cikgu dapat berjalan, yang mana kita kena buat relief kekal untuk tempoh masa seorang guru tu 3 bulan. Jadi mungkin ada lagi nanti sambungan guru besar akan sampaikan. Jadi itu saja pesanan daripada saya. Ada tak daripada JPK lain sebelum kita masuk pada PBD pada Puan Menani nanti? Assalamualaikum. Awin, mana nak cakap sikit untuk rakan PJSK, tapi kalau Kak Suraya nak cakap, boleh Kak Suraya dulu. Tak apa, boleh cakap dulu, tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sampaikan berkaitan makluman berhubung pelaksanaan aktiviti core curriculum mingguan secara dalam talian dan juga pengisian data dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum bagi tahun 2021. Okey, ini info yang terbaru, baru dapat semalam. Kita punya aktiviti koko boleh dilaksanakan secara talian dan tidak mengganggu waktu PDPR murid. Maksudnya kat sini, kalau saya tengok jadual, saya dah susun dah jadual takwiman yang baru. Sebab kalau masa 7.30 tu, sebab murid dah ada PDPR pada pukul 8 pagi untuk hari Selasa. Jadi kalau ikut 1M1F, saya tukar pada hari Khamis. Untuk yang kelab persatuan dan juga unit beruniform pada hari Rabu. Okey, nanti saya akan bagi dia. Okey, untuk aktiviti core curriculum yang dilaksanakan secara dalam talian perlu merangkumi bahan rangsangan, yakni yang melibatkan pengetahuan dan juga tugasan. Bahan rangsangan boleh diberi dalam bentuk video, gambar, petikan atau nota ringkas. Okey, tugasan boleh disediakan dalam bentuk soalan, sama ada menggunakan Google Form, projek atau kerja khusus. Okey, kalau tengok perjumpaan yang terbaru, jumlah kehadiran bagi perjumpaan bagi murid tahun 4, 5 dan 6 bagi tahun 2021 bermula daripada Januari hingga Disember. Untuk tahun ni perjumpaan kita adalah 15 perjumpaan. Berbanding sebelum ni, jumlah perjumpaan setahun adalah 36. Jadi kita dah bahagikan
perjumpaan ni ditetapkan oleh pihak kementerian bukan. Jadi kalau tengok kat sini untuk 5 perjumpaan kelab persatuan dan 5 perjumpaan untuk unit beruniform dan 5 perjumpaan untuk sukan permainan. Okey, ini berdasarkan kepada perubahan sesuaikan dengan sistem PAJSK. Okey, kalau tengok kat sini saya dah buat jadual dia. Okey, untuk kelab persatuan ada 5 kali. Nanti cikgu-cikgu boleh tengok lah ya. Bermula 28 April, kita dah buat hari tu sekali. Next adalah 30 Jun. 30 Jun esok lah. August, 1 September dan 29 September. Jadi saya harap lebih kurang kelab persatuan, penyelaras dia Puan Minani boleh ingatkanlah cikgu-cikgu untuk sediakan bahan. Cikgu boleh masuk untuk pada hari Rabu ni pada pukul 1 hingga pukul 2. Tak semestinya cikgu buat Google Meet. Okey, tapi kalau nak buat boleh jugalah. Okey, itu untuk kelab persatuan. Untuk takwim aktiviti kurikulum untuk unit beruniform, kita dah buat pada tarikh 21 April untuk perjumpaan yang pertama, 5 Mei, 14 Julai, 4 Ogos dan 8 September. Okey, untuk takwim aktiviti kurikulum 1M1S, 8 Julai, 29 Julai, 19 Ogos, 26 Ogos dan juga 23 September. Okey, saya akan masukkan ni dalam Telegram nanti. Okey, dan juga laporan dia saya akan masukkan. Okey, perjumpaan kita cuma 5 kali bagi setiap unit. Cuma untuk yang kita dah jalankan, cuma ada beberapa unit beruniform dan kelab persatuan yang masih tidak hantar laporan. Okey, jadi saya harap boleh hantar pada penyelaras. Untuk unit beruniform Puan Zulaiza dan 1M1S pada Puan Marina. Okey, sebab setiap unit mesti ada 5 laporan. Okey. Dan kita juga akan mula dengan pengisian dan pengesahan data keahlian bagi kelab persatuan sukan permainan. Tarikh buka dia adalah 1 Julai. Ni kena beri perhatian pada guru kelas ya. Tahun 4, 5 dan 6. Guru kelas tahun 4, 5 dan 6. Tarikh untuk key in data PAJSK adalah bermula 1 Julai. Maksudnya cikgu boleh key in murid cikgu masuk uniform apa, kelab pemain persatuan apa, permainan apa. Lepas tu juga cikgu boleh key in kalau murid tersebut ada sijil, harap cikgu-cikgu boleh minta ya pada murid, sebab kita ada banyak pertandingan online yang murid dah sertai, mereka dapat sijil. Hantar kat cikgu, cikgu pula akan key in dan juga hantar kepada penyelaras untuk kita filekan untuk kemanjadian murid. Okey. Untuk log masuk ke sistem PAJSK, kita gunakan ID dia, kod sekolah kita JBA 1071, kata laluan dia PAJSK 2021. P tu huruf besar. Okey. Untuk pengisian PAJSK melibatkan semua murid tahun 4 hingga tahun 6 pada tahun 2021 termasuk murid berkeperluan khas. Tempoh kiraan markah PAJSK murid tahun 4 hingga tahun 6 adalah bermula pada 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021. Kalau boleh cikgu jangan tunggulah sampai akhir, sebab biasanya bila time akhir tu memang sistem tak berapa nak okey sangat. Okey, jadi macam sekarang ni cikgu dah boleh tick dah murid tu masuk apa. Lepas tu boleh masuk sikit-sikit data dia. Okey, kiraan markah PAJSK bagi murid tahun 4 hingga 6, jumlah markah yang dikira adalah grade purata terkumpul bagi 3 tahun. Jadi harap guru kelas boleh ambil perhatian lah supaya kita tak nak ada sebarang isu murid tersebut aktif tapi tak ada markah untuk penyertaan atau
pelibatan murid. Jadi saya harap untuk bahagian Koko, cikgu-cikgu juga boleh buat kertas kerja yang saya minta untuk pertandingan secara peringkat sekolah, tapi saya belum dapat lagi pun satu kertas kerja dia. Hari tu daripada meeting hari tu saya dah bagi, saya dah minta dah dalam group, tapi belum dapat lagi. Saya harap lepas ni cikgu bolehlah bagi sekurang-kurangnya masa kita tak terikat masa dalam tempoh aktiviti sahaja. Cikgu boleh panjangkan tempoh. Buat 3 minggu ke 2 minggu ke. Pertandingan tu cikgu nak buat berapa pun tak kisah, sebab kita akan cuba untuk keluarkan duit pokok kita untuk diberi manfaat kepada murid-murid. Jadi murid-murid dapatlah sijil peringkat sekolah. Semakin banyak murid menyertai, markah dia juga akan mempengaruhi markah PADSK. Okey. Untuk unit saya rasa ini sahajalah untuk laporan bagi pengisian data dalam sistem pentaksiran PADSK. Kalau ada sebarang masalah nanti boleh tanya. Nanti saya masukkan dalam grup. Okey, terima kasih semua. Okey, Puan Suraya. Ada apa-apa Puan Suraya? Sekejap, termute lah pula. Saya tak boleh buka video. Sekejap. Saya cuma nak mohon kerjasama daripada guru kelas. Mohon update APDM untuk murid-murid yang dapat bantuan. Murid yang dapat bantuan RMT, KUAM dan apa bahagian bantuan. Dia ada bahagian yang kena tik tu kan, bahagian bantuan murid tu. Cikgu boleh tik. Puan Suraya terleft ni, tekan left ke apa? Puan Suraya terkeluar ni. Dia tertekan left saya rasa. Okey, bos nak cakap dulu ke nak serah pada Puan Minani terus? Bagi Minani dulu, Win. Okey. Bagi Okey, Minani jadi dulu. Last nanti kita nanti kita buat rumusan. Okey. Okey. Cikgu Puan Suraya tadi terputus. Tak apalah, nanti kita mungkin kita kasih dia peluang. Kalau dia masuk semula, kita kasih peluang pada bahagian hal-hal lain nanti. Okey. Jadi saya akan paparkan ya. Ada. Terkeluar kejap. Itulah. Tak tahu kenapa Okey. tadi. Teruskan. Tu sajalah, saya harap cikgu kelas boleh update APDM untuk bantuan tu yang penting, sebab kita nak tahu murid-murid yang pastikan ditandalah, ditik, sebab ada kelas yang dia belum tik lagi. Murid yang dapat RMT dan KUAM khususnya. SPBT semualah. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Suraya. Okey, jadi Puan Minani dah sedia Jadi saya akan paparkan dia punya slide. Jadi yang bagi talk lepas ni Puan Minani lah. Okey. Dah Okay, Assalamualaikum Tuan Guru Besar, Barisan GPK dan juga rakan-rakan guru. Kalau boleh saya nak sekejap lah, dalam 10 saat ke, seminit ke, semua onkan video sebab kita nak ambil gambar untuk kita punya meeting ni. onkan video? Onkan ni, buka video ni. Kamera? Kamera masing-masing. Ya.
Saya stop dulu ni kita punya slide ni. Kalau tak nanti Boleh. okey. Ni sebab kita nak kalau boleh KP boleh ambil lah gambar ni untuk kita jadikan PLC untuk KP masing-masing. Nanti saya akan kongsikan lah kita punya PLC tu. Cikgu boleh ambil gambar. Saya tak boleh buka kamera saya rosak. Dah ambil gambar belum ni? Nak ambil gambar macam mana? Dah, saya dah ambilkan dah. Ambilkan BM lah, tak tak tahu. dengar. Lepas okey dah Ini dah ready. 1, 2. Okey dah. Hui, penat senyum. Okey, kasih Teha. Okey. Okey, kalau nak keluar boleh. Okey, saya buka dia punya ni Okey, Slide. terima kasih. Okey. Okey, salam dah kan tadi kan? Okey, saya teruskan. Okey, sebab kita nak cepat Okey. Sebelum tu ucapan terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan guru yang telah menyiapkan pelaporan template PBB kita. Okey, maknanya kita bersyukurlah sebab kita dah buat awal. Sebab last minute kita kena buat online lagi kan. Okey, jadi maknanya kita dah jimat masa dekat situ. Cuma ada beberapa penambahbaikan kepada guru kelas Okey, kepada guru kelas. Okey. Pertama sekali, untuk kali ni saya dah masukkan nama kan, nama dan IC. Okey, jadi rakan-rakan guru kelas boleh key in untuk jantina dan juga nickname, iaitu nama singkatan. Itu kena isi, jangan biarkan kosong. Kena isi kalau tak nanti tak keluar dalam ulasan. Untuk setiap subjek dia akan keluar nombor kosong kat situ. Okey, kemudian dia akan keluar nombor kosong dekat ulasan tu. Jadi maknanya dia kata kosong telah dapat menguasai. Dia akan kata macam tu. Tapi kalau kita letak nama dekat situ, contohlah Minarni, kemudian dia kata Minarni telah dapat menguasai. Dia akan sebut nama tu. Semua dalam tu ada nama murid tersebut. Ambil nama yang ringkas saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, nama guru kelas, kemudian nama guru besar, tarikh. Tarikh kena ada tarikh kena ada, ikut tarikh yang terkini yang kita isi iaitu pertengahan tahun. Sama ada nak letak 1 Jun ataupun boleh letak Jun 2021. Okey, jelas? Okey, kemudian kutipan kena letak pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Okey, seterusnya, okey, ini untuk guru subjek. Okey, untuk guru subjek, pastikan key in semua kolom yang ada dalam setiap subjek. Sebab ada terdapat beberapa orang guru dia key in untuk kemahiran. Contohlah, ini contoh saya ambil bahasa Melayu lah senang, tapi bahasa Melayu tak ada kesilapan. Cuma saya ambil contoh yang mudah. Dia key in bahasa membaca, menulis, kemudian bertutur, tapi dia tak letak yang biru tu yang keseluruhan. Jadi dia tak akan keluar dekat rekod murid. Dia tak akan keluar dalam rekod murid. Jadi tak ada TP dekat situ. Jadi mana kena masukkan. Okey, kemudian kalau untuk subjek, ada yang subjek ni kemahirannya banyak tau. Kemudian ada subjek, contoh subjek muzik dan juga PSB. Dia ada yang kita bagi TP, ada yang kita bagi cemerlang, memuaskan dan juga baik. Itu pun kena letak juga, jangan biarkan kosong, kena letak juga. Okey, kemudian baru di sebelahnya tu ada untuk TP keseluruhan. Okey, kemudian bila saya semak, ada cikgu dia letak budak tu dapat TP 3, tapi dia punya ulasan belakang tu cemerlang. Jadi macam tak balance tau. Habis yang budak dapat TP 4, TP 5 pun cemerlang juga. Yang TP 3 pun cemerlang juga. Sedangkan kita ada 2 lagi pilihan untuk memuaskan dan juga baik. So kena ambil kira yang bahagian 3 tu. Jangan tik saja. Boleh Okey, kemudian berkaitan tentang TP untuk setiap kelas Saya baru berhubung dengan Cik Nur Rashikin. Saya nak kata putus daripada dia. Boleh tak kalau satu kelas tu mempunyai TP yang sama? Contohnya
satu kelas ada 30 orang murid, semua subjeknya dalam kelas tu 30 tu adalah dapat TP3. Jadi daripada orang pertama sampai orang yang ke-30 dapat TP3. Tak boleh. Setiap murid akan dinilai secara individu dan kelas kita bukan kelas streaming. Jadi tak ada istilah, walaupun kelas kita tu kelas streaming macam dulu, Hamka, pun mesti ada perbezaan TP di antara seorang murid dengan seorang murid. Itu penting sebab yang ni memang banyak. Sebab yang saya risau sekarang ni, kita dah tak boleh sorok tau. Sebab kita punya TP satu-satu setiap murid ni online. Kalau dulu dia tak nampak benda tu semua, yang dia tahu TP3 untuk kelas ni bahasa Melayu ada berapa orang. Dia tahu macam tu saja. Dia tak tahu siapa dan dia tak tahu jumlah tu adalah daripada satu kelas 30 orang TP yang sama. Dia tak tahu. Tapi sekarang dia boleh baca dah semua tu. Dia akan keluarkan analisis sebiji yang macam saya buat yang dalam Word tu. Sebiji keluar macam tu. Iaitu nama murid pertama, TP untuk bahasa Melayu sehingga bahasa Tamil. Semua ada dekat situ. Jadi nanti dia akan nampak tau 30 orang murid TP untuk subjek tu daripada nombor 1 sampai nombor 30, 4. Satu subjek lagi 3, semua sama. Jadi kita tak nak macam tu sebab memang tak boleh. Nanti kita akan ditegur lah ni lepas ni. Okey. Kemudian tentang pengisian TP. Cikgu-cikgu kena tengok bila mengisi TP tu sebab saya bila nak transfer daripada Excel pergi ke Word tu saya jadi bingung tau. Sebabnya murid ni murid India tapi dia ambil bahasa Arab. Murid ni Melayu tapi dia ada moral. Jadi kalau boleh guru subjek sebelum hantar template tu kepada guru kelas, semak dulu subjek tu, tengok betul-betul muridnya, TP-nya betul ke, budak ni betul tak dia ni. Okey, kemudian baru kita tengok yang bahagian depan. Cikgu subjek pun kena tengok bahagian depan yang rekod tu. Keluar tak TP tu? Di situ ada dekat, dia tulis dekat situ. Nampak tak? Cek satu-satu betul tak keluar TP tu. Kemudian bila dah hantar guru kelas pun sama, double check. Double check benda tu. Sebab saya beranggapan macam guru kelas dah hantar dengan saya, benda tu dah clear. Sebab ada di antaranya yang saya terlepas pandang. Ada 2 kelas tak silap saya. Tapi bila saya nak key in, sebabnya terlepas pandang sebab saya lambat key in yang untuk transfer pergi Word tu. Kalau tak saya boleh detect satu-satu mana kesilapan sebab saya akan tengok setiap TP dan setiap orang murid. Tapi yang kali ni sebab saya buat lambat, sebabnya konon-kononnya kita PKP, jadi pemantau takkan datang pergi sekolah. Jadi saya pun taklah nak laju sangat. Saya buat sampai tahun 1 sampai tahun 3 saja hari tu. Ni alhamdulillah dah siap lah sebab cikgu-cikgu akan isi secara online kan. Okey. Kemudian untuk guru kelas pula, semua guru kelas dikehendaki membuat ulasan untuk setiap orang murid. Bila guru kelas membuat ulasan untuk setiap orang murid, ulasan ni mestilah ulasan yang memberi motivasi. Jangan beri ulasan, teruskan usaha anda. Itu ulasan kami yang zaman dulu-dulu tu punya ulasan tu. Sekarang kita tak nak ulasan yang macam tu. Ulasan kita mesti kita akan nilai daripada segi dia punya kemahiran-kemahiran yang kita telah nilai. Tu yang saya bagi contoh-contoh tu supaya cikgu tak sakit kepala lagi nak cari ulasan apa nak buat. Kopi je apa yang saya dah kongsikan tu. Ada beberapa orang guru yang memang buat ulasan daripada hati. Memang orang kata excellent dia punya ulasan. Saya rasa memang seronok sangat bila baca dia punya ulasan. Sangat-sangat membina. Tapi ada yang terlalu ringkas dan ada cikgu yang buat ulasan orang murid yang cemerlang dengan murid yang pemulihan sama sahaja. Teruskan usaha anda di masa akan datang dan bla bla bla. Ada yang 3 perkataan saja. Tolong cikgu ya, lepas ni kita tak nak buat macam tu lagi buat ulasan. Sebabnya saya dah shortcut kan tahu. Sebab kalau ikutkan daripada negeri-negeri lain, mereka tetapkan cikgu-cikgu tu buat ulasan untuk setiap subjek. Tapi saya bersimpati kepada guru subjek yang mempunyai banyak kelas. Contohnya sains. Sampai 10 kelas, 12 kelas, kesian pula nak buat ulasan setiap orang murid tu. Jadi saya shortcutkan dekat situ lah. Jadi kalau bila-bila pemantau datang kenapa tak bagi ulasan, saya akan bagilah alasan macam tu. Sebabnya dalam tu pun dah ada ulasan yang auto kan. Jadi tu yang saya minta guru subjek bagilah ulasan yang sebetul-betulnya. Contoh untuk ulasan murid cemerlang, murid sederhana dan juga murid lemah mesti berbeza, tak boleh sama. Jelas.
Okey, sekarang ni kita terus masuk kepada kita punya taklimat untuk hari ini. Okey, saya rasa kita boleh terus buka guna phone. Kita terus auto lah. Jadi cepat sikit. Cikgu-cikgu boleh ready dengan cikgu punya phone. Okey, kita terus masuk kepada link. Okey, kita punya password iaitu JBA 1071. Saya minta maaf lah ya sebab ada 2-3 orang cikgu yang call saya tanya. Sebab saya beranggapan video yang saya sharekan tu cikgu-cikgu dah tengok. Jadi saya taklah terfikir nak beritahu kita punya password tu. Ya, jadi saya minta maaf lah juga, mungkin saya punya kesilapan juga kat situ. Okey. So kita punya password ni sama ya. ID dengan password kita sama, JBA 107 1071 dan jangan tukar. Ya, jangan tukar. Okey, kemudian kita boleh terus masuk, log masuk. Okey. Sebelum kita daftar, saya nak guru-guru tengok dulu subjek sebab ada beberapa orang murid. Cuma ada 3 orang murid saja, 3 orang guru saja yang saya tak daftarkan sebab dia dah daftar sendiri dah. Okey, yang lain semua saya dah daftarkan dulu sebab saya nak tengok jumlah murid. Sebab saya nak tengok jumlah murid, tally tak jumlah murid dia dengan kita punya template dan juga APDM yang dekat online PPD. Okey, daripada saya punya yang saya buat semalam, okey, satu UTM muridnya dah tinggal 23 orang. Okey, pada asalnya 27 orang. Dalam template kita ada 27 orang, tapi dalam online ada 23 saja yang terkini. Jadi saya tanya Puan Syikin macam mana nak buat. Dia kata laporan online ikut yang 23, tetapi untuk yang kita punya sekolah tu printkan juga untuk murid yang 3 orang tu sebabnya yang 4 orang tu. Kak Salida ada tak Kak Salida? Sebabnya dia kata kita tak pasti, dia kata sama ada sekolah baru tu buat ataupun tidak untuk dia. Sama ada dia dah masuk dalam APDM yang sana ke belum. Jadi bila kalau parent yang datang nak minta, kita dah ada benda tu. Jadi guru kelas untuk satu UTM, Kak Salida, print sahaja slip tu untuk simpanan. Okey, kemudian Sekejap, Kak Mina ni, sorry kacau. Kenapa Kina tak boleh masuk dia sistem pun? kenapa ya? Huruf besar I semua cannot. Kina. No, I already put all huruf besar. Keluar semula lah, keluar semula. Pengguna tidak berjaya. What is the password again? And JBS Atas. 171. JBS JBS 1071. Tak boleh. 171. Tak boleh. Yang lain masuk tak? Pengguna tidak berjaya. Username, Kina, password, Kina, dua-dua Kina. huruf besar. I already put huruf besar. Tak apalah Kina, nanti kita PM tepi Okay. Okey, kemudian murid tahun 2 USM dalam kita punya sistem template kita dia ada 31 tapi dalam online dah ada 30, maknanya ada murid yang keluar. Betul tak Pika? Ada murid keluar tak Pika? Ada murid keluar, jadi jumlah dah tak ngam lah, dah tak tally lah ya. Jadi maknanya nanti Ya. Betul, ada budak keluar, lepas tu ada budak masuk baru seorang. Jadi nanti ni murid yang keluar ni kita akan keluarkan, murid yang masuk kita akan masukkan. Yang nanti kita keluar akan tu pada belajar. keluar masa. Dah keluar lah kan. Tapi dalam kita punya sistem dia ada lagi. Offline kita dia ada. Dalam offline. Okey. Seterusnya kelas Kak Jumaya. Jumlah murid akak dah bertambah tau Kak, daripada 23 sekarang ni dah 25 orang. Betul tak? 6 UPM memang 25 orang. Tapi dalam kita punya ni 23 je Kak. Tak, memang 25. Sebelum ni 26 tapi seorang dah pindah so jadi 25. Tapi kenapa dalam template tu ada 23? Tak ada, dalam template yang setengah tahun tu tetap 25, 26. Tak buang lagi nama yang seorang tu. Tapi ada dengan saya 23 Kak? Tak tahu macam mana Okey, tak apa, nanti kita tengok kemudiannya. Okey. So sekarang ni kita pergi masuk, kita nak tengok sebab cikgu tak boleh nak daftar berulang. Kalau cikgu daftar berulang, nanti jumlah murid akan bertambah. Nak daftar sekarang subjek. Jadi sekarang ni kita pergi kepada menu. Dah masuk
pergi kepada menu. Okey, kemudian pendaftaran. Okey, sebelum tu jangan daftar mata pelajaran dulu. Cikgu pergi kepada kemas kini tahap. Pergi kepada kemas kini tahap. Okey, kemudian pilih nama sendiri. Pilih nama sendiri. Contohnya saya pilih nama saya lah. Cikgu pilih nama sendiri. Sebab ada guru kelas, dia tak key in lagi dia punya subjek, tapi saya dah key in kan. Okey, key in dulu, masuk dulu. Sebab tengok, sebab macam Kak Tumira kan dia dah masukkan tahu subjek dalam kelasnya. Jadi cikgu sebelum nak key in cikgu punya subjek sendiri, kena tengok dulu. Nama saya tak ada pokok ada Kak Minani. Ya? Apa yang tak ada Sani? Nama saya pun tak ada. Dekat nama saya tak ada. Nama. Kemas kini tahap tu nama tak ada. Nama Zainuddin pun tak ada. Sani pun tak ada. Sebelum ni saya nampak ada pula. Dekat daftar mata pelajaran tu ada nama saya, tapi dekat kemas kini tahap tak ada. Cuba tengok pergi daftar mata pelajaran. Daftar mata pelajaran. Daftar mata pelajaran ada, cuma dekat kemas kini tahap tu tak ada. Okey, kalau gitu kita terus pergi ke daftar mata pelajaran lah. Sebab saya takut bila cikgu daftar, nanti nama tu akan berdouble. Tapi tak apa, nanti kita padam nanti kita padam. Mana yang cikgu dah 2 kali daftar tu nanti kita padam, kita daftar semula. Boleh? Okey, sekarang kita masuk nama masing-masing. Okey, pergi kepada pendaftaran. Okey, kemudian pergi kepada mata pelajaran. Okey, kemudian pilih nama guru mata pelajaran. Nani. Ya. Yang 5 UKM semua dah daftar, jangan daftar Tak, tapi diorang tak boleh nak tengok Kak. Dah. Kelas akak dapat tengok. Boleh sebab Sani memang tak ada 5 UKM. Ya, tapi tadi betul, tapi tadi kalau kita saja-saja nak pergi tengok gitu tak nampak Kak tadi Kak Sani dah buat. Tengok apa tu? Tengok apa ni? Sani tak ada 5 UKM. Katum dekat analis dekat tu dia tak semestinya mengajar mana-mana, dia hanya nama je. Itu nama je Kak, tak kisah. Okey, tak apa, kita pergi dulu yang step yang pertama. Tak apa, kita pergi step pertama dulu. Takut. Okey, kemudian pergi pilih tahun. Kalau tahun 1 ke tak tahun 1. Okey, untuk makluman cikgu jangan silap tahu sebab dia tak susun tahun 1, 2, 3 tu. Cikgu kena tengok betul-betul nombor tulisan tu. Dia tak susun 1, 2, 3, 4, 5 gitu macam tak. Dia suka-suka dia je tu. Jadi kalau ni cikgu masuklah. Okey, pilih tahun 1 macam saya pilih tahun 1. Okey, kemudian kelas. Okey, kemudian pilih mata pelajaran. Okey, pilih kutipan pelaporan. Tahun tak perlu sebab dah ada kan 2021. Kalau misal kata dekat situ tahunnya 2020, tukarlah. Okey, kemudian pergi daftar. Pertengahan tahun Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Kemudian daftar. Bila dah daftar, keluarlah senarai murid tu. Okey, dah keluar nama Okey, dah. Okey, kemudian kita boleh daftar yang lain pula. Kemudian kita pergi semula menu. Okey, kita pergi semula kepada menu. Daftar lagi lah subjek kita yang lain-lain. Macam tu lah kita ulang-ulang. Okey, kejap. Yang kira dah tick semua tu dah daftar lah Kalau dah ada. Kina buka semua ada nama Kina Ada tick all, semua ada tick. Dekat bawah tu Kina, dia ada button daftar, kena klik button tu. I know. Sakina masuk Kina. Kak Mina ni kalau dah ada tick semua ni kira dah daftar ke ataupun macam mana? Dah daftar tapi nanti akan berlaku satu perkara. Daftar lah. So kita Kina hantar ke daftar. Okey. So tekan daftar. Sebab dekat tahun 1 Sakina ni total 25 orang. Tapi keluar yang dekat akak tadi tu 24 orang je. Yang mula-mula. Sama ni. Daftar dulu. Daftar dulu Kina aku sayang. Nanti. Daftar dulu ya sayang. Okey, lepas awak dah daftar, jumlah murid tak akan sama, dia kurang seorang. Murid yang pertama tu tak ada.
Jadi sekarang kita pergi ke menu, keluar pergi menu. Dah keluar pergi menu? Okey, kemudian kita pergi kemas kini tahap. Menu kemas kini tahap. Kemas kini tahap, kemudian pilih nama kita dekat situ. Sani ada keluar nama tak Sani? Ada, nama Cikgu Sani ada? Ada tak Cikgu Sani keluar nama? Lain sikit lah sebab nama saya tu dia letak Datuk depan dia. Allahu Akbar. Amin, amin. Okey, ada kan? Okey, sekarang cuba tengok jumlah murid. Merah, betul tak? Betul. Sebab tak Merah isi kemudian lagi. kurang seorang. Okey, bila kurang seorang, pergi ke tekan kemas kini senarai. Kemas kini kemudian ada dua kan tahap dengan senarai. Nampak tak biru dua tu? Okey. Kotak kat bawah tu. Nampak? Cikgu Zainuddin, mana bendanya Cikgu Zainuddin? Keliklah juga kalau ia pun dekat sini ni. Kat mana kemas sini? Saya pun tengah daftar ni, daftar. Kemas kini kemudian ada dua pilihan, tahap dengan senarai. Nampak tak? Ujung kanan Kak Alina. Mana tak nampak Kat mana sebelah kiri ke kanan mana? Kanan. Oh, okey nampak tahap dengan senarai kemas kini. Okey. Kecilkan sikit skrin tu, kecilkan sikit skrin. Dia akan nampak nampak kan? Okey, ada. Ya. Okey, klik senarai. Dia ada tulis budak tak ambil Klik senarai. Lepas tu pergi ke sebelah kiri, ada kotak kecil tu, tik dekat situ. Cikgu Zainuddin, mana bendanya tu? Tengah daftar mata pelajaran. Yang ni kan? Ni. Ini daftar mata pelajaran. Ni. Betul? Betul. Kalau silap diorang tak ada ajar kot. Tak ada ajar, ini lain. Tak apa. Ini saya ajar tambahan. Diorang tak ada ajar benda ni. Okey. Dah? Okey. Ada mukris ni memang wujud memang wujud Ada. Okey. Tik right dekat situ, kemudian turun pergi bawah kiri, kemas kini. Kemas kini. Turun pergi bawah ada kotak warna hijau. Ke biru ke? Kemas kini. Klik kemas kini dah. Okey, dah. So kalau terdouble kemas kini dia akan keluar double nama lah Bukan double jumlah murid jadi 70 ke 50 ke gitulah. Okey, apa perlu kita buat jika macam tu, kita pergi padam. Tu yang sebelah tu, nampak tak? Yang sebelah kanan tu kan? Yang tadi sebelah dengan senarai tu. Ada nampak padam tak tu? Ada kan? Padam. Ni yang tengah dalam slide ni, tengok slide tu. Hujung sekali. Ujung sebelah kanan ni sebelah senarai tu. Tadi kan kita klik senarai, dia sebelah dia. Nampak tak Kina? Sekejap Kak, Kina tengah. Apa aku buat ni, syaitan? Awak punya screen tu juga awak nampak penuh. Okey, dah. Nampak? Nanti awak padam dekat situ, kemudian awak daftar balik. Nanti keluarlah jumlah murid awak 25 orang. Okey dah. Dan. Boleh? Okey dah. Okey, cikgu-cikgu dapat tak kalau jumlah murid tu kurang seorang? Boleh dah kan? Dah faham kan? Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita terus pergi kepada Cikgu Zainuddin. Mana Cikgu Zainuddin? Ni. Nampak? Tambah murid. Tambah murid. Alhamdulillah. Atas ada Cikgu Zainuddin, dia nak habis ni Cikgu Zainuddin. Atas. Dia tercampur-campur dengan yang siapa Isnin pula. Kalau sikit Isnin. Bagi. Iya ke? Ni Cikgu Zainuddin bagi yang saya bagi dengan cikgu kan? Ya, yang baru. Yang terbaru. Ni ada. Okey, ni. Okey, tengok tadi cikgu. Tu nombor 10. Ya. Okey. Penambahan murid pindah masuk ni. Okey, tanggungjawab siapa dia kata? Tanggungjawab penyelaras atau guru kelas atau guru mata pelajaran. Tetapi sebenarnya guru mata pelajaran. Sebab kalau guru kelas dia dah pergi tukar tu hanya untuk subjeknya saja.
Dia tak akan tukar untuk semua overall satu kelas dan untuk semua subjek. Tak. Jadi maknanya dekat sini tugas tanggungjawab ni adalah guru mata pelajaran sendiri. Yang dua atas tu tak ada berkaitan. Contohlah, saya kelas tahun 1 UTM. Saya buang untuk subjek bahasa Melayu saya. Dia tak akan buang untuk BI, agama tak. Dia tak akan buang. Still tetap 26 orang contoh. Sedangkan murid dalam tu ada 23 orang. Dia buang ikut subjek yang kita daftar saja. Jadi maknanya dekat sini tugas untuk buang masuk tambah apa semua tu adalah guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran kena kenal pastilah dan guru kelas kena beritahu dengan guru subjek siapa murid yang keluar, siapa murid yang masuk. Okey, jelas? Okey. Jadi kena berganding rapat lah kita ni. Hubungan kena erat lah. Macam tu. Kena kenal pasti. Jadi guru kelas kena inform kepada guru subjek. Okey, murid ni keluar. Nanti kalau daftar nanti keluarkan dia. Kena informkan macam tu. Lepas tu murid saya ada masuk seorang. Namanya ini, IC-nya ini. Kena bagi dua-dua tu. Nama dan juga IC. Kena bagi. Jadi cikgu tu akan key in, masukkan. Okey. Dan kepada guru kelas, sentiasa update APDM. Itu je yang penting. Sebabnya nanti akan berlaku macam ni lah kita punya ni. Kita punya macam ni, yang sana lagi macam tu. Macam tu ya. Okey. So sekarang kita tengok macam mana nak buat masuk. Masuk ni senang ni sebenarnya. Ni betul? Ya, betul. Okey, kita pergi kepada pendaftaran. Pergi menu semula. Pergi kepada menu. Okey, kemudian kemas kini nama dan nombor kad pengenalan. Kemas kini nama dan nombor kad pengenalan. Okey, yang ini ni saya rasa saya tak perlu ajar lah benda ni. Sebabnya nanti kalau cikgu buat, nanti buang, bukan semua kelas kita nak buang nama. Nanti untuk Kak Jumaiyah, Kak Jumaiyah, Kak Salidan dan juga Apika nanti, bagi je nama murid tu, siapa nanti saya keluarkan. Nanti belajar dengan saya je benda tu sebab nanti kita buang masa dekat sini. Boleh? Nani, nama kelas kan, pilih nama kelas tak keluar nama tu macam mana Dia memang macam gitu Kak. Dia bukan nak klik sekali tu dia terus keluar Kak. Kena berkali-kali. Oh ya ke? Okey, contoh Kak Jumaiyah. Kak Jumaiyah, jom kita pergi apa tu? Kak Jumaiyah ni tambah. Kak Ju kena tekan satu, lepas tu tunggu dia update macam loading sekejap, lepas tu nanti baru dia update nama kelas. Okey. Kak Jumaiyah. Dah dapat dah? Dah. Okey, Kak Jumaiyah pergi tekan tahun 6 kan? Okey, kemudian pilih kelas Kak Jumaiyah. Dia tak keluar tau sekali tu. Dia nak tunggu lagi, dia pening ni. Okey. Ni pelaporan 2021 kan? Ya. Okey, keluar dah 6 UTM. Okey, keluar UTM, klik. Lepas tu pilih mata pelajaran. Okey, mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, pertengahan tahun. Lepas tu pilih pertengahan tahun. Okey, pertengahan tahun dah keluar. Okey, pilih tahun. Okey, kemudian kita pergi cari, tekan cari yang kat bawah tu. Ada kan cari kan? Boleh? Okey. Lambat lah line yang lambat sini kot. Lain kat situ lambat Okey, kemudian bila dah kita masukkan maklumat tu, kita masukkan dia punya namanya dan juga kad pengenalannya. Tak bergerak pun Kak. Okey, senarai nama keluar tak? Senarai nama dekat bawah tu. Ada tak senarai nama tu? Mana? Kak, pas kini. Kat bawah. Lepas kita tekan cari tu ada keluar senarai nama kan? Banyak kan? Ada. Nampak tak? Ada sebelah kiri tu ada orang dekat situ, kecil tu.
Orang. Ikon orang tu, ikon orang. Kepala badan ni. Kepala orang, tekan tambah. Ikon orang tu tekan tambah. Lepas tekan tambah akan keluarlah kolom untuk maklumat murid yang kita nak masukkan tu. Nama dan juga IC-nya. Lepas dah masukkan, kita simpan. Sekejap, Kak. Lepas, ya. Kalau kita belum isi yang atas-atas tu tak lengkap, maknanya bila kita buka yang apa? Tak boleh, carian tu akan tak ada. Dia syarat dia mesti Okey. Bila dah settle isi lengkap semua ke atas tu, nama kelas, nama subjeknya apa semua dah lengkap, baru kita pergi cari, kemudian keluar dekat bawah senarai nama, pergi ikon orang tu, tekan tambah, kemudian baru kita pergi masukkan dia punya maklumat murid baru tu. Bila dah lengkap dua-dua tu, IC dan juga nama, simpan. Bila kita dah simpan, dia tak keluar juga sebenarnya nanti pun. Dia tak keluar, dia bukan on the spot dah keluar dah, tak. Apa perlu kita buat? Cikgu Zainuddin, klik Cikgu Zainuddin. 12 tu. Dia akan keluar macam ni. Macam mana kita nak pergi? Kita pergi menu. Kita pergi kepada menu. Kemudian kita pergi kepada kemaskini tahap. Dapat tak cikgu? Dapat. Kemaskini tahap. Dapat? Okey. Kemudian keluar List kelas kita. Ya. Pergi dekat sebelah kanan senarai. Klik senarai. Dah? Kemudian keluarlah ikon yang dekat atas tu, nama budak tu dia merahkan, nampak tak? Maknanya dia tak terima lagi. Nampak tak yang dia potong nama merah kat atas tu? Jadi maknanya ada kotak kecil tu kan, sebelah kiri tu kan, kita tick lah tu. Kita tick, kemudian kita kemas kini. Sebab dia tuliskan dekat situ tidak ambil, dia kata kan? Tidak ambil. Nani, akak punya nama kenapa semua jadi dua-dua Nani? Sebabnya 2 kali daftar. Habis tu macam ni delete je? Nanti kita akak padam je, lepas tu akak daftar semula. Padam semua lah? Bukan padam semua, padam yang kelas akak tu je lah. Dia bukan yang masuk yang kan ada budak nama 3 tu, tinggalkan satu je lah? Tak, kalau akak padam dia akan tinggalkan satu. Satu kelas, satu subjek. Kak, Amina ni, kan kalau kita buat terdouble kan, nama kalau kita tekan senarai dia masih ada lagi untuk tidak ambil tu. Kita nak kena padam the whole list ke, apa tu daftar balik ataupun tak apa je kalau ada yang Kina ambil tu, nama yang Kina ambil. Macam mana Kina tak faham Kina? Nani. Kalau nak cantik kena padam. Kalau potong macam tu kita tak ada nama tu. Sekarang tak faham potong-potong macam mana. Yang atas tu bukan kita yang potong tu. Padam semua. Itu dia tak masuk tu, tak payah potong, tak payah padam. Sebenarnya kita tick, kita update je kat bawah tu. Yang ikon atas tu bukan kita yang buat tu. Tu bukan kita yang buat. Dah memang sendiri wujud. Betul. Kalau dia kita tinggal tick. Betul Sani kata tu bukan kita tak perlu nak potong-potong, tak ya. Nani, tahun 4 UTM ni ada seorang budak ni sebenarnya ada tapi nama dia potong. Kenapa Kita tick yang sebelah kotak kecil tu Kak. Kotak kecil sebelah kanan kiri tu. Bawah ambil lah ni, bawah ambil. Dia bawah ambil. Ni kita tick dulu. Saya tak boleh pula nak pakai cursor. Nampak tak nama dia tu kan kena potong namanya warna merah kan? Sebelah kiri kotak kecil. Tick kemudian bawa kemas kini. Nombor 24 tu tick je. Kemudian bawa kemas kini. Maknanya kita dah ambil dia dalam. Cuma masalahnya cikgu benda ni dia tak auto untuk satu kelas tau. Bukan auto untuk semua subjek. Setiap subjek akan buat sendiri. Macam mana ni? Kalau budak tak pernah datang sekolah macam mana? Kan saya dah beritahu hari tu, murid yang tidak mengikuti PDPR dan juga tidak mengikuti pembelajaran bersemuka, TP-nya tidak hadir. Tidak hadir?
TP-nya tidak hadir. Habis. Cikgu Asri tak payahlah, tak payah nak fikir-fikirlah. Dah settle kan? Dah settle kan? Tak payah tanyalah. Dekat sini tak ada ni. Mana tak ada tu yang nak tanya. Kira kan tak ada masalah tu kan. Kalau tak ada masalah tu dia akan dulu kat tu. Dia kosong. Nanti kemudian. Mones dah jempat Mones. Mones tak pernah ambil. Mones. 4 UKM. Okay, senarai. Cikgu jangan ubah-ubah lagi ya cikgu. Cikgu punya template sebabnya murid kelas yang muridnya ada TH, murid tahun 3, tahun 2 dengan tahun 4 saja. Dengan tahun 6. Yang muridnya penuh cuma murid tahun 5 dengan tahun 1. Okey, tahun 2 UKM seorang tak hadir. 3 UKM seorang tak hadir. 4 UKM seorang. 6 UKM pun seorang. Yang lain semua penuh. Lagi kata budak ni tak ada dapat tayang. Yang dah lepas tu biarkan berlalu. Okey, dah cikgu. Boleh? Nanti kalau apa-apa kita calling-calling lah. Kalau tak nanti panjang tau kita punya ni. Okey, lepas tu kita pergi kepada padam murid. Padam murid. Padam murid kat mana? Cik Zainuddin. Cik Zainuddin mana? Okey. Padam murid. Okey, padam murid. Okey, kita pergi semula kepada menu. Okey, pendaftaran. Kemas ini nama, nombor kad pengenalan. Sama juga, kita masuk cara tu sama juga. Okey, dah. Kemudian kita masukkan kita punya kelas yang kita nak pergi tu kan. Contohlah, Kak Jumaiyah dia nak buang murid dia keluar. Dia pergi masuklah. Kelas dia, nama dia, pilih nama dulu, Kak Jumaiyah punya nama. Lepas tu, tahun berapa, kelas 6 UTM. Kemudian subjek apa. Kemudian barulah kita akan jumpa ikon yang ketiga tu. Ikon yang keempat. Baru kita akan jumpa ikon yang keempat. Nampak tak yang nombor 4 tu? Pilih murid yang hendak dipadam tu. Puan Minani kejap. Yang tentang daftar mata pelajaran tadi untuk tahun 6, ingat dia bukan untuk PJ. Dia bukan PJK. Untuk tahun 6 dia pisah dua. Pendidikan kesihatan dengan pendidikan jasmani. Sampai tahun 5 dia PJK. Tahun 6 saja dia ada PK dan PJ. Okey tu je. Tahun 4 pun PJK kan? Tahun 4 PJK. 1 sampai 5 PJK. Jangan daftar, tahun 6 tu jangan daftar PJK. Jangan daftar PK dengan PJ. 2 subjek lah. 2 subjek. Maknanya tahun 1 hingga tahun 5 PJK saja. PJK saja. PJK saja. Okey, PJK. Jadi tahun 6 kena klik 2. Kedua lah PK1, PJ1. PK1, PJ1. Okey. Okey. Dah sekarang kita pergi yang keempat tu. Okey, kita pergi kepada nama dia, kita pergi ke ikon bin tu. Yang tong sampah tu. Kita tekan je lah tu. Kita padam, dia pun padam. Dapat tak cikgu-cikgu? Buat setakat ni kelas-kelas lain tak terlibat untuk buang murid. Kecuali yang saya sebut tadi je, Kak Salida, Afika dan juga Kak Jumaiyah kena tambah. Ya. Kita 2 USM tak ada buang, tambah. Yang nama yang dah buang, yang keluar tu dah memang tak ada. 30 tu kena tambah seorang lagi, ada budak baru, ada Masyidik. Tapi tadi kita baru dah tambah dah dalam yang online ni. Oh, ya ke? Jadinya guru subjek yang lain yang masuk kelas PIKA ni 2 USM kena tahu tau. Kena tahu jumlah murid tu. Kena tahu tu
kelas Ranjini pun ada kena padam kan. Ranjini, kelas kelas tahun 1 Nozarina rasanya yang kelas Jumaat. Kan ada 3 beradik anak Ali tu. Siapa kak? Darjah 4 ada, darjah 4 ada, darjah 1 ada yang anak adik Zafarina tu. Kan ada 3 beradik. Tapi dekat online ni ada je kak. Siapa muridnya? Dia dah pindah dengan binti Hasnizam tu yang ada budak Jalala tu, anak Rizki. Zura Azrina ya ke ya? Zura Azrita tu. Tak apa, nanti kita masukkan maklumat tu, guru kelas nanti masukkan maklumat tu dalam kita punya tally untuk makluman guru subjek. Kita ni kan tak tally pula lah kita punya ni maklumat PBD. Okey cikgu, kita boleh sambung? Okey. Kita sambung ya cikgu. Okey, pengisian tahap penguasaan ni guru mata pelajaran. Ini guru mata pelajaran lah, tanggungjawab guru mata pelajaran. Okey, jadi nanti guru mata pelajaran boleh tengok pelaporan yang saya post dekat tally tu. Jadi tinggal ambil je lah, tak payah nak buka template. Kalau buka template kan susah kan, nak tengok satu-satu, pergi ke sana, pergi kiri, ke kanan kan. Okey, jadi dalam tu dah ada. Okey, sebenarnya cikgu, TP yang kita nak masukkan dalam online ni, hasilnya nanti jadilah seperti laporan yang saya buat tu. Setiap orang murid akan ada nampak dia punya TP untuk setiap subjek. Tapi yang saya ni orang zaman dulu-dulu kan, buatnya manual, copy paste satu-satu. Sebab saya tak jumpa dia punya sistem macam ni, saya tak reti lagi. Nanti nak minta tolong Sani pula buat banyak lagi benda untuk buat slip online Sani? Boleh Cikgu Sani? Apa dia, perkahwinan online? Boleh. Slip online nanti nak minta tolong. Jadi nanti untuk akhir tahun kita tak payah nak print lagi. Kita buat slip PBD online saja. Ya? Okey. Sambung untuk mata pelajaran. Okey, untuk TP mata pelajaran, okey, cikgu pergi kepada klik pendaftaran, kemudian pergi kepada kemas kini, kemudian pergi kepada kemas kini tahap, dan bila dah jumpa dah kolom kita ni cikgu, cikgu dah pilih cikgu punya nama, dah keluar dah semua, cikgu pergi klik tahap. Dekat cikgu punya subjek-subjek tu. Jadi maknanya sekarang ni cikgu daftar dulu semua cikgu punya subjek. Lepas dah daftar semua, dah clear nama murid, bukan nama murid, jumlah murid dah cukup, barulah cikgu isi dia punya ni tahap pencapaian. Klik je. Klik je, pilih je apa nak, 1, 2, 3, ikut daripada pelaporan yang saya bagi tu. Klik ni cikgu kena hati-hati tahu, sebab takut nanti cikgu tu salah klik, nanti laporan kita tak tally. Sekolah dengan PPD punya nanti tak sama. Okey. Nanti keluar macam ni lah. Keluar yang macam tu. Cik Zainuddin mana? Ya, ada. Keluar macam tu. Jadi nanti keluarlah macam kita punya pelaporan tu, nama murid, kemudian dia punya TP-TP-TP-nya semua akan keluarlah. Inilah hasilnya. Kamina ni nanti resign balik dekat grup, entah ke mana dah ni, cari tak jumpa. Nanti dia punya okay. Sekarang ni cikgu-cikgu daftar dahulu mata pelajaran, sebabnya saya nak keluarkan dulu murid yang kelas yang ada 3 orang cikgu ni dulu. Nak settlekan dia punya ni dulu, dah semua dah lengkap, nanti baru saya forward yang baru. Jadi yang sekarang yang ada tu cikgu jangan ikut dulu tu, sebab di situ ada lebih murid dan ada kurang murid. Boleh ya cikgu? Sebab ada murid masuk, ada murid keluar. Jadi jangan follow yang itulah, kita nanti saya ni buat yang pengisian yang baru. Okey. Kemudian hasilnya ni lah yang dia bagi tu untuk analisis. Itulah hasilnya. Okey. Kemudian analisis. Last kali ni analisis mata pelajaran ni, ini tugas JKP pentadbiran. JKP pentadbiran. Tapi senanglah, bendanya dah ada kan, tinggal orang kata tengok je lah. Tapi yang ini kita tak perlu buat dulu sebab diorang belum lagi. Okey. Tak dengar suara.
Hilang. Oh. Halo. Kak Nani dah tekan mute kot. Oh. Kak Nani. Okey, Kak Nadia sambung Kak Nadia. Nadia tengah online. Business online. Kak Nadia kan woman knows everything. Cepat Kak Nadia. Hello. Okey cikgu, sorry. Okey, rasanya dah macam tak ada apa lagi lah. Sekian dan terima kasih. Okey, ada apa pertanyaan tak? PM. Kita PM ya lepas ni Okey. Okey, terima kasih. Mana Wais tadi minta saya approve. Tak keluar pun dia punya ni. Okey, terima kasih Puan Minani. Jadi saya serahkan kepada Tuan Guru Besar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang semua guru. Pertamanya nak ucap tahniah sebab kita dapat jalankan PDPR dengan baik, walaupun terdapat banyak kekangan. Okey, untuk PBD ni cuma nak tanya satu je. Pertama, rasanya kita kena selaraskan tarikh. Tarikh tu kita kena selaraskan semua. Kalau kita nak ambil 1 Jun, kita ambil 1 Jun lah. Kalau kita nak ambil 1 Julai, kita ambil 1 Julai. Dan satu lagi, tarikh pengisian tu bila deadline dia? Yang mana satu tu? Yang mana satu? Deadline, bukan deadline. Yang online. Online. Online ni bermula hari ini. Bermula sehingga kalau ikut JPN dia 22 Julai, tapi untuk sekolah kita bagi sampai 15 Julai. 15 Julai. Untuk sekolah, peringkat sekolah kita buat sampai 15 Julai. Tapi untuk PPD dia 22 Julai sebab nanti saya nak tengok takut ada apa-apa kan. Jadi kita ada masa lah. Maknanya semua tahulah deadline dia 15 Julai. Kemudian kita selaraskan sekali lah dia punya tarikh. Tarikh kita nak key in tu tarikh dia bila. Kalau yang online tak ada tarikh yang spesifik ni cikgu, dia cuma pertengahan je macam tu. Okeylah kalau macam tu itu lagi senang. Lagi satu. Cikgu sekejap cikgu boleh cikgu? Boleh. Lupa nak cakap tadi. Okey cikgu, untuk kelas yang muridnya kurang tu, yang tak hadir tu, nanti kalau cikgu dah key in untuk kelas tahun 2 UKM, guru-guru subjek 2 UKM, 4 UKM, 6 UKM dan juga 3 UKM. Nanti bila awak dah masukkan TP murid, akan keluar warna merah, dia akan keluar seorang, kurang seorang. Jadi maknanya kalau murid kita tu 30, dia akan jadi 29/30. Jangan panik sebabnya dia tak ada sediakan kita kolom untuk tidak hadir. Sedang dalam perancangan. Okey. Terima Terima kasih. Okey.
Terima kasih Puan Minani. Saya rasa penjelasan tu jelas. Cuma kepada guru-guru yang tidak dapat online ni, minta kerjasama lah. Dapatkan maklumat-maklumat terkini terutamanya daripada Puan Minani ataupun Cikgu Zainuddin. Bos. Cuma satu lagi saya nak Bos, tanya. Saya dah record. Lagi saya bagi. Okey. Cuma saya nak tanya. Cuma saya satu nak tanya. Tadi saya dah tanda tangan PBD yang dah hantar pada saya lah. Kenapa tahun 6 dengan tahun-tahun lain dia tak sama? Kita punya orang kena lama tanya tu. tu. Kita orang lama. Oh, ya ke? Sebab yang lain tahun-tahun lain dia ada tanda tangan guru kelas, tapi yang tahun 6 memang tak ada. Guru besar je yang lain. Dia tak ada untuk format tak sama. JB yang tu tahun 6 dia template gabungan. Okey. Yang kita yang tahun 1 hingga tahun 5 tu dia semakan baru. Okey. Semakan 2017. Alright. Nak kepastian je sebab takut nanti kan tengok tak sama, nanti kan ada orang pertikaikan pula kan. Okey, siapa yang dah hantar kat saya dah tanda tangan. Kemudian saya dah minta AKP untuk photostat. Maknanya lepas ni dah tak payah photostat lah. Maknanya ada satu salinan untuk cikgu, ada satu salinan untuk ibu bapa. Saya dah buatkan sekali dah. Saya dah chop, saya dah signkan dah. Cikgu nanti ambil dan beri pada ibu bapa yang berkenaan je lah. Okey. Kemudian maknanya apa yang cikgu dah bagi kepada saya tu maknanya kena sama dengan yang kita nak masuk pada online ni, betul kan? Ya. Ya, betul cikgu. Baik. Kalau macam tu rasanya kita tak ada masalah lah. Cuma harapan saya perkara ni tak akan jadi masalah pada cikgu-cikgu lain. Saya faham sekarang ni memang banyak sangat online, banyak sangat PDPR pun kita nak kena buat, yang ni pun nak kena buat. Cikgu ambil masa sikit, jangan stres, buat yang kita boleh. Kalau misal kata tak boleh sangat buat, minta maklum pada kita. InsyaAllah kita akan tengok, kita akan tolong mana yang kita mampu. Okey? Okey, kemudian seterusnya berkaitan dengan saya nak cakap pasal PDPR je ni. Okey? Berkaitan dengan PDPR ni, saya nak maklumkan pada guru kelas. Maksud dia, semua guru kelas memang kena ambil perhatian pada anak murid masing-masing. Terutamanya yang tak masuk langsung PDPR. Kemudian saya harapkan bila dapat maklumat, cikgu kena beri pada Kak Tun, Puan Zaitun. Nanti Puan Zaitun biasanya dia akan cari, dia akan buat intervensi macam mana nak call ke ataupun sebagainya, nak hubungi murid-murid yang berkenaan. Sebab sekarang ni kita buat PDPR tapi ada juga mak bapak yang kata kita tak buat. Terima kasihlah kepada yang beri maklumat. Saya ambil positif. Maksudnya mungkin kita buat tapi anak dia tak masuk. Bila anak tak masuk, dia akan cakaplah tak ada kelas. Mak ataupun bapa mungkin dia tak pernah tengok. Dia percaya bulat-bulat pada anak dia. Saya harapkan Kak Tun kena mainkan peranan lah untuk hal-hal yang macam ni. Sebab saya takut maklumat yang kita nak sampaikan dan kita dah sampaikan pada anak-anak ni tak sampai pada mak bapak. Jadi saya harapkan guru kelas mainkan peranan dalam perkara ini. Okey, kemudian berkenaan dengan sekarang ni kita dah masuk fasa pertama. Kita tak tahu bila kita nak masuk fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat.
saya faham, saya tahu semua cikgu-cikgu dah maklum pasal perkara ni. Cuma saya harapkan terutamanya guru kelas lah. Saya tengok, saya nak highlight pada guru kelas dia. Tolong tengok balik ibu bapa yang terkesan ataupun ibu bapa yang perlukan bantuan. Kita tak ada duit banyak yang kita nak tolong. Tapi rasanya insya-Allah kita cuba yang seberapa yang kita boleh. Contohnya macam Balkis. Untuk maklumat semua, kita dah berikan sumbangan pada Balkis ni dalam 1,800 lebih. Terima kasih kepada Cikgu Noi. Lupa pula nak cakap untuk Cikgu Noi, banyak-banyakkan berehat. Harapkan lepas ni tak ada apa-apa yang serius lah untuk Cikgu Noi. Kita doakan sama-sama untuk kesembuhan Cikgu Noi. Untuk ini tadi pasal yang Balkis. Kemudian kalau ada cerita pasal Balkis ni, yang lain-lain itu kita anggap di luar jangkaan kita. Sebab saya tahu Mak Balkis ni dia ada minta macam-macam bantuan. Sampai isteri saya tanya saya. Dia kata, kenapa sekolah tak beri bantuan? Jadi saya pula yang macam tersipu-sipu pula. Kita dah bagi bantuan tapi dia kata kita tak bagi bantuan. Jadi saya harapkan benda ni clear lah. Kita dah beri bantuan dan cuma nanti kita cuba kita buat makanan ke ataupun yang kita boleh tolong pada mak bapak murid kita yang memang sangat memerlukan makanan. Dan saya minta tolong pada ibu bapa, cikgu-cikgu kelas, tolong perhatikan perkara ni lah. Kalau misalnya kata memang kita tahu, bagi maklum pada kita, mungkin nanti kita akan buat coalition lah antara kita guru-guru. Saya nak minta Kebiru tolong tengok perkara ni, kita pantau. Sebab memandangkan lepas ni kita akan dapat MCO kan. Kalau yang mohon lah. Kalau yang tak mohon tu kita anggap dia kaya. Senang je. Kalau itu kita cubalah bantu dia orang. Dan yang lain-lain saya rasa sekarang ni tak ada isu-isu yang menarik daripada PDPR ni. Dan saya dah baca maklumat yang Kak Tun bagi. Saya tengok rata-rata mak bapak ni dia lebih suka pada modul. Ada juga yang mak bapak ni dia suka buat online. Cuma saya rasa sebab kita kena bincang balik pasal online ni. Sebab ada mak bapak dia bising juga. Satu hari kadang-kadang sampai 3 atau 4 online yang menyebabkan data dia orang habis. Jadi lepas ni saya rasa kita cikgu-cikgu kelas dalam kelas yang sama kita kena tengok. Kalau saya bagi contoh je lah. Contoh satu hari tu kita ada 3 subjek. BM, BI, matematik. Kalau misal kata BI dah buat online, saya rasa yang dua lagi tu kita buat offline. Kemudian besok katalah perkara tiga subjek ni kita tukar. Maksudnya semua sekali berkebolehan, berkemampuan untuk buat benda macam tu. Sebab sekarang ni kita kena faham juga mak bapak yang terkesan ni kadang ramai yang tak bercakap. Tapi bila dapatan yang kita dapat sekarang ni, bila ramai yang tak masuk, bila ramai yang macam ni, baru kita tahu sebenarnya mereka ni terkesan dengan perkara yang berlaku sekarang ni. Macam semalam saya dapat maklumat, tapi saya tak tahu lah sama ada ibu bapa ni sekolah kita ataupun murid ni sekolah kita ataupun sekolah lain, saya tak tahu. Sebab dia kata semalam tangkai ikan ramai-ramai. Kemudian bila kita nak beli, dia kata kita tak jual sebab dia kata dia nak makan, tak ada duit nak makan. Saya harapkan cikgu-cikgu yang budiman, kita tengok baliklah perkara-perkara ni.
Kadang-kadang benda ni kita kena tengok juga. Ada juga murid-murid kita yang macam ni. Okey. Kemudian yang lain-lain, isu-isu yang lain saya rasa tak ada. Satu lagi yang berkenaan, sebab semalam saya ada meeting MGB. Bila meeting MGB, ini saya nak tunjukkan, saya nak biar semua dengar. Saya nak tunjukkan kepada saya punya semua JPK. Mohonlah MPPL. Cikgu Zainuddin, Cikgu siapa nama? Mazia dan juga satu lagi Suraya. Sebab sekarang ni ramai guru besar yang pencen awal. Peluang tu ada, rebut. Kemudian satu lagi yang pasal vaksin. Kepada semua guru-guru AKP, kalau ada AKP lah yang dah dapat vaksin, kena maklumkan. Macam yang Cikgu Zainuddin bagi tahu, tolong maklumkan balik dapat bila dan sebagainya, sebab perkara-perkara ini dipantau oleh JPN, dipantau oleh PBD. Dan setakat ni terima kasih pada semua guru, sebab semua guru dapat menjalankan kewajipan masing-masing dengan baik. Tahniah untuk semualah. Jadi saya rasa itu je yang saya nak maklumkan untuk semua. Itu saja Win, terima kasih. Bos, satu nak tanya bos pasal step guru ganti macam mana? Yang step tu kita tak ada kan? Bakal nanti bukan, kita tak ada. Kita sekejap. Misha bila bersalin? Julai. Misha Julai. Julai tu bila? Julai tu tarikh. Kalau ikut due 29 Julai, tapi sekarang dah cukup 9 bulan. Jadinya nurse kata siap sedia je lah. Siap sedia je lah. Maknanya sebabnya kalau ikut dia dah 44 minggu. Maknanya lepas Misha siapa Win? Nurin. Kak Nas. Nasha bila? Bulan? Ujung Ogos. Ya ke? Ujung Ogos. Okey. Untuk makluman cikgu lah. Yang My Step ni dia bukan cikgu biasa. Maksudnya dia kena bekerja, dia office hour. Kalau dia masuk 7.30 dia akan balik dalam pukul 4.30. Maksudnya dia masuk pukul 8 dia akan balik 4.30. Kalau dia masuk 7.30 dia akan balik pukul 4. Dan lepas dia bekerja, lepas dia pagi dia akan mengajar macam biasa. Kemudian lepas dia mengajar habis je lebih kurang dalam pukul 2, dia akan duduk dekat pejabat. Dia akan buat kerja-kerja pejabat sampailah pukul 4. Itu My Step. Dan kalau sekiranya ada cikgu-cikgu yang ada anak-anak ni yang memang tak ada nak buat apa-apa, boleh daftarkan dekat My Step ni. Nanti kita akan minta dengan PBD, kita tengok boleh tak dapat My Step untuk musim-musim macam ni. Kalau misal kata tak boleh, katalah Misha bersalin nanti, kita akan tengok, mungkin kita akan kena ubahlah kita punya rasanya jadual tak payah ubah kot. Cuma mungkin kita akan tempel lah. Contohnya kalau macam sains tahun 2, mungkin ada cikgu-cikgu lain yang akan ambil sains tahun 2 Misha tu. Dengan subjek yang lain. Cuma yang pasal data tu yang kena fikirkan balik. Siapa yang nak replace untuk data tu? Tak masuk cikgu di-reliefkan lah, kekal lah. Betul. Kalau kita reliefkan, takut macam tu, rasanya kita akan buat relief kekal. Relief tetap. Sorry. Kita akan buat relief tetap. Tapi bagi saya masa, saya tanya dengan PBD dulu, boleh tak kita dapat guru ganti untuk musim yang macam ni? Kalau misal dia kata boleh, kita akan ni lah, kita akan mohon. Tapi kalau dia kata tak boleh, maknanya mungkin akan ada cikgu-cikgu ni lah, yang akan ambil alih tugas-tugas Misha dan juga Nasra tu. Okey.
Cik Awin, Cik Awin. Ya, ya. Cik Awin tolong buka slide nombor 9. Slide. Nombor 9. Sekejap. Takut dah terdelete. Sekejap kan dah dah terpadam lah Puan. Sekejap. Tak apa. Untuk makluman untuk subjek moral, bahasa Arab, bahasa Tamil dan juga agama Islam. Untuk subjek ni, bila cikgu nak key in ni, cikgu kena buang murid yang tak terlibat untuk subjek tersebut. Contoh kalau moral ada 7 orang dalam kelas 3 USM, dalam kelas tu ada 36 orang, yang lain tu kita kena buang. Tinggalkan 7 orang saja. Kena tong sampah tu Nani. Kalau yang bukan antik dia kena buang Betul-betul. Yang tak ambil subjek tu kita kena buang. 9 Buangnya ke mana buangnya? Buang yang macam tadi kita buat padam tu Kak. Yang padam murid tu. Tak boleh padam terus macam tu. Dia kena antik. Dia kena pergi kat senarai, lepas tu antik, lepas tu baru kemas kini. Sebab kalau kita padam seluruh kelas. Kat senarai mana Misha? Saya pun rasa macam tu. Macam yang dekat tadi, kan ada kemas kini tahap, kan? So kita pilih nama guru kita. Contoh saya tengok kat Mian ni kan. Okey, lepas kan kemas kini tahap tu ada tahap ada senarai. Lepas tu kita akan buka senarai kan. Contoh kat Mian ni punya ni pendidikan moral. Ya faham. Dekat senarai yang dekat tik-tik kecil tu, siapa yang tak ambil moral, antik, jangan tik. Lepas tu bawah sekali kemas kini, nanti nama dia akan terpadam. Tapi tak terpadam keseluruhan kekal lah, tak terpadam kekal lah. Dia akan padam untuk moral saja. Untuk subjek tu sajalah kan? Sorry lah sebab tak ada dalam taklimat. Nama yang akan tinggal tu tinggal 7 orang lah macam tu. Sebab bila kita antik, maksudnya budak tu tak ambil mata pelajaran tu. Betul. Okey. Pada semua yang apa orang kata saya tak dengar suara kan. Tolonglah kalau tak faham tolong kena tanyalah. Kena tanya pada yang faham. Jangan ada isu. Itu je. Cikgu-cikgu ada lagi masalah tak? Ada masalah ke ada isu yang nak dibangkitkan? Cikgu Zul nak cakap sikit? Boleh, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum. Mengenai SPL KPM, setakat ni tak ada masalah sistem. Jadi kalaulah masa cikgu tak boleh masuk tu, cikgu refresh je. Back balik, masuk balik ikut IC masing-masing. Okey, formula dia senang je. Okey, kepada sesiapa yang belum lagi masuk kat Telegram tu, tolong masuk sebab saya nak senang cikgu nak check balik semula tau. Sijil dan apa-apa yang approve maklumat-maklumat yang perlu di-attach. Okey, pertama, sekiranya cikgu daftar khusus dan Urustia tu dah bagi tahu. Okey, guru-guru akan didaftarkan di dalam SPL KPM. Okey, selalunya yang melibatkan Kementerian Pendidikan sahaja. Contoh ada SK Tambang Universiti ke anjurkan ke atau sekolah mana-mana macam kolegium hari tu dianjur, memang automatik dia akan key in. Tetapi mungkin mengambil masa. Sijil selalunya cepat sikit di-generate berbanding dengan SPL KPM yang di-key inkan oleh Urustia, mungkin kadang-kadang mengambil masa hampir seminggu. Jadi cikgu kena dalam seminggu tu cikgu jangan key in dulu dekat KKL ataupun e-pembelajaran. Cikgu tunggu dulu sampai Urustia dah masukkan dalam rekod kehadiran pelaporan. Okey, tu yang pertama. Bila dah key in, cikgu tak ada sijil pun tak ada masalah. Okey, kalau dia bagi sijil itu macam bonus lah untuk cikgu simpan. Okey, kedua, sekiranya kursus tu dianjurkan oleh macam contoh UTM,
UKM, USM, badan-badan Jabatan Pembangunan Wanita, sekarang macam-macam kan kita boleh dengar. Jadi cikgu boleh ikut dan selalunya dijanjikan dengan e-sijil. Okey, bila e-sijil ni cikgu hanya akan dapat sijil secara email sahaja dan dia tak akan key in dalam SPL KPM. Kalau awal-awal urus dia dah cakap macam tu, cikgu terus boleh key in dekat e-pembelajaran. Ni semua dalam modul individu Okey, kedua, kalau sekiranya sijil tak dapat, tunggu-tunggu sijil tak dapat, tapi cikgu dah online ataupun cikgu boleh lihat secara offline. Cikgu boleh juga daftarkan dekat kursus e-pembelajaran tu, tapi cikgu kena sertakan sekali dengan ulasan. Saya dah letakkan dekat Telegram kita, tapak dia, ulasan. Ulasan ada dua, sama ada cikgu buat pembacaan buku. Sekiranya cikgu baca buku, automatik cikgu akan dapat 6 jam bersamaan satu hari dan serentak dengan tu cikgu akan dapat 6 mata kredit. Okey, jelas tak dulu yang tu sebab ada overlapping tau. Ada yang tiba-tiba mungkin dalam masa seminggu tu urus dia baru key in, cikgu pun key in lagi sekali. Jadi saya kena minta cikgu delete sebab saya tak boleh delete. Kalau saya nak delete saya kena masuk melalui modul individu guru. Jadi dalam seminggu nak delete tu kat mana Mar? Buka balik modul individu. Pergi balik yang akak key in tu, contoh akak masukkan dekat e-pembelajaran, ada tong sampah juga kat tepi tu, akak pangkah. Delete delete record. Okey. Itu yang kedua. Okey, jadi ada 3 je Satu, memang confirm SPL KPM dah didaftarkan. 2, hanya ada sijil pun tak ada masalah. 3, langsung tak ada apa. Okey, jadi yang tu itu sangat-sangat perlukan dengan sokongan daripada ulasan. Termasuk dengan ulasan buku, cikgu key in juga e-pembelajaran. Masa yang sama cikgu attachkan sekali cikgu dah buat sinopsis tu dekat Telegram kita. Okey, jelas tak? Okey, setakat malam tadi saya cek, saya tak sempat lagi nak lihat pelaporan mata kredit. Saya baru lihat untuk 5 hari. 5 hari ni kita takluk kepada semua AKP dan guru, kita dah melepasi teramai 35 orang guru dah melepasi. Okey, syabas okey, jadi 35 orang dan mungkin dekat sistem saya tak di-update update yang terkini. Cikgu boleh lihat sendiri dekat modul individu masing-masing. Okey, kemudian dekat modul individu tu juga cikgu boleh update tengok pelaporan mata kredit. Pelaporan mata kredit ni ada payah sikit. Saya ada share semalam yang daripada JU bagi 15 daripada kod 01 iaitu bengkel atau kursus, 15 mata daripada kod 02 sekiranya cikgu lihat perkongsian ilmu, wacana. Okey, yang ketiga 05 itu yang tadi saya kata e-pembelajaran dan juga pembacaan buku. Dari e-pembelajaran boleh dapat 15 mata dan buku boleh dapat 20 mata maksimum. Tapi sebab satu buku bersamaan 6, kita perlukan hanya 3 buku untuk bacaan. Okey, dan tambahan, jangan lupa sekiranya cikgu ada memberi sumbangan kepada profesional ataupun bukan profesional. Kalau contoh cikgu memang JU subjek, tak kisahlah peringkat daerah ke, peringkat negeri ke, peringkat kebangsaan, itu dikira sebagai sumbangan profesional. Okey, sumbangan tak profesional, contohnya AJK. Ulang AJK ke Birus, AJK PIBG. Contohnya untuk AJK PIBG, SK tambah Universiti 2. Tetapi cikgu adalah ahli PIBG untuk sekolah anak cikgu. Jadi boleh masukkan ahli PIBG SMK Taman Universiti contohnya, tapi bukan ahli dekat SK PIBG SK Taman Universiti 2. Okey, jadi siapa yang belum tu cubalah cari-cari ada NUTP ke, kalau ada nombor ahli tuliskan dekat bawah tu. Kalau ada surat lantikan boleh attachkan sekali. Mungkin dari PIBG kita boleh minta Sakinah bagikan salinan ke nanti? Okey? Okey, itu sahaja. Pelaporan ni cikgu kena tiap kita kena dapat minimum 42 mata kredit. Ya. Mar. Kalau macam akak dah 40 mata kredit tapi buku tu nak berapa banyak ulasan akak nak buat? 1 je lah sebab akak cuma perlu lagi 2 mata je.
Tapi Mar belum ni lagi kan? Belum besarkan lagi kan? Sebab akad dah cukup dah ada satu isu lagi, cikgu tolong saya, bagi saya sijil tapi cikgu terlupa untuk key in. Jadi saya nak sahkan dekat mana, saya tak boleh sahkan. Saya dapat sijil tapi tak ada permohonan daripada cikgu. Jadi bila dapat sijil dah confirm memang tak didaftarkan oleh universiti, terus isikan permohonan. Marina. Ya. Nak tanya. Dekat dalam yang mata kredit tu dia ada PLC betul? Betul. Habis PLC macam mana yang nak kena masukkan? Rasanya kita lah banyak yang PLC ni. Kalau kita tak buat PLC pun dah berlebih dah. Hampir 50, kalau setiap orang boleh dapat 50 lebih seorang. Tak, bukan sekarang ni biar kita lebih, jangan kita kurang. PLC ni dia punya syarat dia mesti kriteria yang mendaftar tu ialah ketua panitia ataupun ketua untuk unit C. Contoh TS25, Zana ketua, Zana kena daftar dan apa isu dalam PLC tersebut. Maknanya dia kena daftar untuk semua ahli dia ahli dia lah. Ahli yang dia PLC kan tu. Kalau contoh BM ada 10 ahli, ketua panitia kena daftarkan. Maksud dia macam ni, maksud saya perlu tak pihak sekolah keluarkan satu surat. Contohnya macam kita buat masa lepas baru ni kita ada buat PLC untuk TS25. Yang terlibat saya, Zainuddin, Zana, kemudian ada ni apa ni. Yang itu. Maknanya kalau yang itu kita kena keluarkan satu surat, maknanya dia akan pelantikan untuk ni. Satu lagi dia nak kena ada kita punya apa tu? Jadi nombor rujukan. Maknanya lepas ni saya minta tolong ketua panitia, kita selaraskan nombor tu. Yang ini kena tengok balik. Sebab saya rasa kalau misalkan kita dah boleh masukkan PLC, kita dah boleh pergi ke penanda alasan. Saya rasa tak perlulah cikgu nak baca buku lagi dah. Betul. PLC kita boleh dapat 20 mata. Jadi rasanya mungkin bagi saya masa sikit, saya akan cuba buat. Sebab saya rasa saya dah bagi pada Nora tentang pelantikan. Lepas tu rasanya kalau ikut yang Ustaz Jaafar bagi tu boleh jadikan sebagai attachment dokumen lah untuk PLC. Ya. Maknanya nanti laporan-laporan tu lah. Cuma sekarang maknanya hanya penyelaras saja yang masukkan, betul? Ya, betul. Penyelaras ataupun ketua panitia. Yang kita tak payah masuk. Penyelaras jadi sekarang ni saya minta ketua panitia dan penyelaras tengok berapa banyak PLC yang mereka dah buat. Perbincangan yang mereka dah buat, cuba masukkan tengok berapa mata kredit setiap orang. Kalau misal kata dah memenuhi, yang buku tu tak payah buat lah. Ya, betul. Sebab saya termiss yang 15 daripada e-pembelajaran. Sebab sebelum ni macam bila kita masuk automatik urus dia tu dia key in je tu, yang saya tak perasan yang 15 tambahan tu. Bukan maksudnya lepas ni fokus ke PLC. Ketua panitia, penyelaras yang terlibat, tolong alert lah benda ni. Kita tolong kawan-kawan kita yang lain. Okay. Cuma satu lagi, cikgu jangan masukkan CJ banyak-banyak dekat grup tu. Kalau memang SPL KPM dah record, cikgu jangan masuk Jadi saya penat nak pening sikit lah nak scroll atas bawah tu. Itu je. Terima kasih. Bukan. Kita ni hari tu nak masukkan tak pandai. Lepas tu masuk error, masuk error. Bila masuk office saya buka je. Bila saya jawab tu maknanya office saya buka lah. Yelah. Terima kasih. Okay. Tak, okey. Pasal SPL KPM ni, cikgu lain ada masalah tak? Kalau ada masalah bagi tahu Sebab saya tak nak. Sebab untuk APC makluman untuk semua cikgu. Untuk APC, siapa yang tak lepas, kelusur dia 5 hari tak lepas, mata kredit tak cukup, cikgu-cikgu tak layak untuk dianugerahkan APC untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini makluman je. Okey, tambahan Cikgu Zul, minggu lepas JU cuma upkan untuk yang TPK sahaja. TPK maknanya dalam sistem dia tu
Tak pernah kursus. Satu hari pun. Rasanya masa tu kita memang baru dapat capai separuh, tapi rasanya semua kita dah lepas dah. Yelah. Sebab masa lepas kita ambil kursus-kursus yang apa yang PPP buat. Kita tak masuk PLC, kita tak masuk benda-benda yang lain, betul kan? Betul. But kalau saya ni, kalau PLC je, cuma nantilah kita, kita tambah baik. Bukan, kita karangkan sikit macam surat mesyuarat, surat apa nanti saya tengokkan. Cuma nanti setiap panitia ubah surat untuk panitia masing-masing. Kita buat dia punya mall je. Maknanya semua guna pakai. Katalah tarikh bila buat ni, senarai nama guru-guru dan terlibat, penyelaran, masukkan je. Saya rasa tu lagi mudah. Cuma kena ada IC masing-masing. Baik. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, ada apa-apa lagi tak? Cikgu? Cikgu, tadi saya dah hantar PPD atas meja. Dah, saya dah ambil. Saya dah ambil, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sebab dapat keropok pula tadi. Cikgu lain-lain ada apa-apa tak? Assalamualaikum. Nak tanya. GB. Ni Puan Suraya. Saya nak tanya, guru-guru yang mengajar kelas 4 UTM ataupun yang tahun lepas, kenal tak Batrisha 4 UTM? Saya ada menerima ni sikit lah, Duan tentang murid ni. Dia ada isu lain juga yang ni, yang saya nak tanya secara publik di warga ni adalah kedudukan murid tu dari segi kemampuan keluarga dia. Sebab ayahnya sekarang pun tak ada bersama, ayahnya di Indonesia. 4 UTM. Dia 4 UTM Batrisha. Okey, guru kelas 4 UTM respon. Atau guru mata pelajaran ada kenal tak? Ya, dia tahun ni 4 UTM. Pengawas. Guru kelas respon. Siapa guru kelas? Maknya tak kerja, ayahnya lockdown, dihantar balik ke Indonesia dan dia pula tutup. Tak, sekarang ni selain daripada masalah yang tu, ada masalah lain ke? Tak ada kan? Masalah lain, macam mana nak cakap dalam ni? Patut ke saya cerita ke sini? Cakap je lah, apa masalah? Bukan ni kita orang lain pun. Cikgu, kelas tu dia ada masalah, murid kita ni saya tak pasti